Bukan kuit kita dulu. Hah? Ya. Enak. Assalamualaikum, welcome back to my channel and welcome back to Hanomi TV ya. Alhamdulillah kita sudah selesai puasanya dan hari ini kita sudah di hari lebaran yang ketiga kalau aku tak salah. Anyway guys, aku doakan kepada kamu, terima kasih yang setia di channel ni, yang tengok dari awal sampai kita berpuasa sampai lebaran sudah ni. Terima kasih banyak-banyak. Aku mau ucapkan pertama sekali minal aizin wal faizin, mohon maaf dari dalam hati kalau ada video-video yang tidak bagus sama kamu tengok. Aku minta maaf banyak-banyak guys. Anyway, untuk video kali ini kita akan reaction sesuatu yang spesial lah begitu, yaitu daripada channel Drama Politikus Lebaran di Indonesia versus Ramadan Raya di Malaysia, mana lagi best. Aku pun mau tahu juga macam mana sambutan raya di di Indonesia. Anyway guys, siapa yang tengok video ku sambil makan ataupun sambil minum, makan lontong kan, semoga kamu makannya pelan-pelan, jangan laju-laju. Anyway guys, kita akan tengok sama-sama. Jangan lupa untuk subscribe dulu my channel untuk mendapatkan segala aktiviti dan pesan. Oke, apa yang mau? Salam lebaran, langsung to video. Let's go. Satu hal yang menyatukan antara dua negara serumpun di ASEAN, iaitu Malaysia dan Indonesia, adalah Hari Raya Aidul Fitri. Ini disebabkan kedua negara ini mempunyai akar budaya yang sama, iaitu Islam. Yap, betul. Namun sudah pasti kemeriahan yang dirasakan minum, tidaklah guys. sama persis. Melalui pengamatan beberapa warga negara Malaysia yang tinggal di Indonesia dan warga Indonesia yang merantau di Malaysia, berikut kami sajikan kepada para penonton para perantau ya, Hari Raya Idul Fitri antara Malaysia dan Indonesia. Teruskan menonton. Oke, let's go. Yang pertama, Raya atau Lebaran. Kita mulakan dengan hal-hal yang paling ringan dahulu ya, iaitu dari segi Raya panggilan Lebaran. itu sendiri. Rakyat Malaysia menyebut 1 Syawal sebagai Hari Raya. Betul. Ucapan klasik yang sering diucapkan ialah Selamat Hari Raya. Sementara di Indonesia pula, istilah yang masyhur adalah Lebaran. Selamat Lebaran. Lebaran ini lo ngapain sih? Lebaran mau kemana aja? Ya, kalau di Malaysia, Lebaran ini jarang menjadi kalimat ucapan. Ia hanya dipakai untuk ucapan rasmi atau bertulis semata-mata. Begitu juga ucapan Hari Raya bagi warga negara Indonesia. Yang kedua, lagu raya Malaysia lebih banyak. Lagu raya, ini paling idol. Lagu raya di Malaysia merupakan sebuah mantra atau lagu rasmi yang diulang-ulang setiap tahun, dan ia dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi legenda Malaysia sejak di era almarhum P. Ramlee hinggalah di zaman Datuk Siti. Sekejap, untuk lagu raya ni kan, lagu raya dulu-dulu sampai sekarang masih bagus lagi daripada lagu raya yang sekarang dorang buat ni kan. Kami lebih prefer lagu dulu-dulu. Kalau kamu macam mana? Nurhaliza, ia menjadi lagu wajib Siti Nurhaliza pagi raya dan sepanjang bulan Syawal. Biasanya lagu raya Malaysia bernada sedih dan mendayu-dayu yang membuatkan hati pilu mengenangkan masa lalu. Ini sedikit berbeza dengan lagu raya Indonesia. Boleh dikatakan tidak ada lagu tradisi raya di Indonesia. Yang ada pun adalah lagu baru oleh artis-artis terkemuka terkini. Itu pun tidaklah sebanyak seperti di Malaysia. Yang ketiga, takbir di Indonesia lebih bersemangat. Baru tahu aku ya. Di Indonesia, laungan takbir semakin memuncak pada malam hari raya. Semua umat Islam, yang kecil atau besar, tua atau muda, akan mengelilingi bandar dengan menaiki bas, motosikal untuk melaungkan takbir menggunakan pembesar suara dan juga gendang. Itulah yang disebut takbir keliling. Ini guys yang ramai-ramai bandar-bandar utama di Indonesia, dan sedikit terganggu dengan bunyi bising ledakan bunga api. Dan yang menarik adalah kanak-kanak dan remaja bebas bertakbir raya di masjid bersama-sama dengan orang tua. Bagus ya ni, bagus. Yakni para imam, para bilal.
dan para syiah masjid. Tidak ada halangan dan larangan dari orang tua, tidak seperti yang terjadi di Malaysia. Sementara itu di Malaysia, takbir raya dilakukan di masjid-masjid dan surau-surau, juga di TV oleh pemimpin-pemimpin kerajaan atau parti-parti politik tertentu. Ada juga kadang-kadang melibatkan orang awam, walaupun sebenarnya sudah kalah dibandingkan dengan kemeriahan takbir di Indonesia. Okey guys, sekejap. Bagi kami lah kan takbir raya ni, itulah dia. Kalau takbir raya yang membaca tu pun kadang orang-orang penting, orang-orang atasan lah begitu. Dia kan setahun sekali, jadi dia sangat-sangat istimewa lah. Jadi kalau namanya, ada juga untuk takbir orang-orang macam budak-budak begini ada, tapi mungkin tidak diekspos. Ada di kampung-kampung, ada begitu. Bazar Ramadan. Tiada bazar Ramadan di Indonesia. Bulan Ramadan menyaksikan peningkatan kegiatan perniagaan dan bisnes untuk menjana pendapatan rakyat terbawah. Para peniaga menyediakan juadah berbuka puasa dan juga sebagai sambutan di hari raya mendatang. Namun di Malaysia, ianya lebih meriah, lebih sistematis dan berfokus pada satu lokasi strategik. Ini yang disebut sebagai Bazar Ramadan. Di setiap daerah dan bandar-bandar pasti ada sekurang-kurangnya satu Bazar Ramadan. Ia adalah usaha sama antara kerajaan tempatan atau pemerintah kota dengan masyarakat peniaga. Ni Bazar Ramadan, kalau di sana apa dipanggil ya? Selalu aku dengar orang cakap apa tu, takdir. Aku tak berapa ingat, tapi nanti kamu komen di bawah. Di Malaysia, kebanyakan Bazar Ramadan adalah tempat menjual aneka juadah makanan untuk berbuka puasa, di samping barang-barang keperluan lain untuk Hari Raya Idul Fitri. Berbeza sekali di Indonesia, tidak ada Bazar Ramadan, walaupun tidak dinafikan ramai pedagang kaki lima yang turun menjual barang-barang mereka. Ada juga yang menjaja di lokasi tertentu pada bulan Ramadan macam yang menjual berjual sendirilah, kolak dan air minuman. Di Indonesia, perniagaan di bulan Ramadan kurang sistematik berbanding Malaysia dan terhad kepada makanan tertentu sahaja. Yang kelima, Indonesia tidak melarang makan di siang hari. Di Malaysia menjadi sebuah kesalahan dan dosa besar jika makan secara terbuka sepanjang bulan Ramadan. Okey, itu memang betul. Di Indonesia yang tidak berpuasa dibolehkan makan di tempat umum terbuka. Makan di Indonesia juga dibuka seperti biasa sepanjang bulan Ramadan. Cuma ditambah atau diletakkan langsir atau kain supaya ini hebatnya Indonesia, ada warung-warung dihaskan untuk orang yang tak puasa. Tapi kalau kami di sini kan memang, aku rasa memang kena tangkap lah, memang tak boleh lah. Yang makan di dalam tidak mengganggu penglihatan yang berpuasa di luar. Yang keenam, balik kampung atau mudik. Ada persamaan antara Malaysia dan Indonesia berkenaan tradisi pulang kampung. Bagi warga negara Malaysia, istilah balik kampung merupakan tradisi yang dibuat selang beberapa hari sebelum menjelang 1 Syawal Idul Fitri. Dan ianya hanya berlangsung beberapa hari, paling lama pun 1 minggu sahaja. Namun berbeza di Indonesia, tradisi pulang kampung halaman ini dikenali sebagai mudik, dilakukan lebih awal. Bahkan ada yang mula mudik ke kampung ketika di awal Ramadan lagi. Dan suasana mudik di Indonesia membuatkan kedai-kedai di bandar-bandar besar seperti Jakarta, Surabaya dan Medan akan tutup selama sekurang-kurangnya 2 hingga 3 minggu hingga 1 bulan. Lamanya 1 bulan. Yang ketujuh, perbezaan pakaian antara Malaysia dan Indonesia. Ini raya betul ni. Biasanya kaum lelaki akan memakai pakaian tradisional baju Melayu, sementara kaum wanita akan memakai pakaian tradisional baju kurung, baju kebaya berbagai warna. Sementara di Indonesia tidak ada pakaian tertentu khusus untuk sambutan hari raya. Walau bagaimanapun, majoriti umat Islam akan memakai pakaian berwarna putih kerana ia merupakan lambang kesucian sesuai dengan sambutan 1 Syawal. Biasanya betul lah, kaum lelaki. Sekejap. Kalau kau perasan di Indonesia ni kadang-kadang yang family semua ataupun family yang besar, dia tiada baju sedondon macam baju yang sama satu keluarga. Kalau kami kadang ada yang, kalau biru tahun ini semuanya biru, kalau merah semuanya merah. Kalau di Indonesia ni dia mana-mana saja. Yang penting Lebaran, hari raya. Pakai baju koko. Yang ke-8, solat Aidil Fitri.
Berbeza di Malaysia yang hanya solat di masjid, Indonesia tidak hanya bersembahyang di masjid. Kebanyakan masjid besar di bandar akan mengadakan solat di padang ataupun lapangan terbuka. Wow. Ada juga bahkan solat di jalan raya, sehinggakan sesetengah jalan raya di kota besar seperti Jakarta tutup. Wow, tutup. Yang kesembilan, rumah terbuka atau Masya Allah, halal bihalal. hebat ya. Rumah terbuka di Indonesia hanya untuk ahli keluarga terdekat serta sahabat yang rapat. Berbanding di Malaysia, penganjuran rumah terbuka dibuat untuk semua warga di kampung yang sama. Betul? Sungguh pun begitu, di Indonesia ada sebuah tradisi halal bihalal. Apa tu? Ia seakan-akan majlis sambutan hari raya, namun biasanya diadakan di peringkat pejabat atau kantor. Persatuan. Okey guys. Peringkat Aku faham. Mungkin di Indonesia ni tiada rumah terbuka yang macam kami yang masak tapi yang datang macam satu kampung lah. Mungkin di Indonesia ni buat yang datang cuma saudara terdekat. Oh, itu antara perbezaan yang aku baru tahu. Okey. nasional atau wilayah, bahkan dianjurkan oleh parti politik tertentu. Sedangkan di Malaysia, majlis seumpama halal bihalal diadakan besar-besaran pada hari pertama sahaja, iaitu rumah terbuka anjuran parti pemerintah atau dipanggil rumah terbuka Perdana Menteri. Wah. Yang ke-10, tempoh hari raya. raya sebulan di Malaysia. Di Malaysia, hari raya menjadi kelaziman diraikan sampai sebulan. Umat Islam di Malaysia lebih menjadikan Syawal sebagai tempat untuk bernostalgia, bermain perasaan dan feeling, terutama melibatkan orang tersayang. Sebab itulah lagu-lagu raya di Malaysia juga lebih banyak dan sudah turun-temurun dimainkan. Betul? Berbeza di Indonesia, Lebaran meriah hanya pada minggu-minggu pertama. Setelah itu, rakyat Indonesia hidup seperti sedia kala. Walaupun masih banyak juga kedai yang masih tutup kerana tuan kedai masih mudik di kampung. Okey guys, Meskipun faham. ada perbezaan kecil dari sambut. Perbezaannya di sini mungkin untuk hari raya di Indonesia dia lebih mungkin dalam seminggu lah begitu. Untuk di Malaysia sendiri lama ya, apalagi setiap kali raya, lagu-lagu raya akan dikumandangkan di setiap rumah. Jadi suasana tu masih lagi lah. Mungkin kalau di Indonesia ni ada lagu raya, mungkin kan aku rasalah berlama tu hari raya. Dan Hari Raya Idul Fitri. Apa yang penting, perayaan ini bukan hanya pada budaya dan adat tahunan semata-mata. Akan tetapi, Idul Fitri atau Lebaran merupakan sebuah ibadah yang disyariatkan oleh agama Islam. Dia adalah waktu untuk mengeratkan tali silaturahim di kalangan keluarga juga masyarakat Islam tanpa mengira keturunan atau latar belakang agama. Betul. Sekian saja untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton dan selamat Hari Raya Idul Fitri. Tadi aku sudah tengok perbezaan sambutan Hari Raya Lebaran di Indonesia sama Malaysia, dan aku baru tahu rupanya Indonesia tu kalau raya ada yang separuhnya tidak semeriah di Malaysia lah. Tapi aku rasa dia adalah keunikan negara masing-masing lah, dan kalau diikutkan aku rasa semua sama aja, pun cuma cara menyambutnya yang berbeza mengikut negara. Begitulah lebih kurang. Anyway guys, terima kasih yang klik video ni, yang tengok sampai habis. Aku pun baru tahu beberapa fakta tentang hari raya yang di Indonesia sama di sini. Anyway guys, aku doa kepada kamu sehat-sehat selalu sama keluarganya, dan juga yang dapat berkumpul, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak guys. Aku mau ucapkan selamat hari raya, maaf zahir batin kepada kamu semua yang menonton video ni. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa di video akan datang. See you next video. Assalamualaikum. Thank you and love you. Jadi langsung makan, sambung makan lontong.